Nama Faza Farhana Syadzah binti Omar Ali. Nombor matriks 069472. Definisi sains ialah sains yang diambil daripada perkataan Inggeris iaitu science yang juga berasal daripada perkataan sire atau scientia dari bahasa Latin yang bermaksud pengetahuan. Didefinisikan juga sebagai satu ilmu yang dihasilkan melalui proses cerapan iaitu analisis dengan menggunakan panca indera serta yang lahir daripadanya. Sains merupakan satu huraian secara sistematik tentang fenomena tabi'i atau alam semula jadi yang melibatkan penggunaan intelek di samping kaedah yang dapat diukur, iaitu kuantitatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Atika binti Muhammad Zamri. Nombor matrik 069811. Saya akan memberikan definisi perubatan. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, perubatan bermakna perihal berubat yang berkaitan dengan ubat atau usaha mengubati. Selain itu, daripada Zalimius dan Daud Al-Antaki mengatakan bahawa perubatan bermakna ilmu berkaitan tubuh badan manusia untuk menjaga kesihatan dan menolak kemudaratannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nurdina Syakila binti Azhar, nombor matriks 068971. Baiklah, saya akan menjelaskan maksud Al-Quran dari segi bahasa dan juga istilah. Dari segi bahasa, Al-Quran ialah kata terbitan daripada perkataan qara'a, yaqra'u, qira'ah wa qur'ana yang bermaksud bacaan atau himpunan huruf dan juga kalimah. Dari segi istilah pula ialah kalam Allah yang bermukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril dan diturunkan dalam bahasa Arab dan juga diriwayatkan secara mutawatir. Membacanya adalah satu ibadah dan juga ia bermula daripada suratul Fatihah dan berakhir dengan suratul Nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nurul Syafiqah binti Abdillah, nombor matrik 069521. Makna as-sunnah. As-sunnah menurut istilah syar'i para ulama adalah perkataan, perbuatan, takrir iaitu pengakuan, sifat khuluqiyah dan khalqiyah serta peristiwa yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Manakala menurut ahli bahasa dan ahli hadis, mereka mentafsirkan as-sunnah secara umum iaitu perkara yang berkaitan dengan kewajipan. Seterusnya, kaitan Al-Quran dan As-Sunnah dengan sains dan perubatan. Al-Quran dan As-Sunnah dengan sains dan perubatan tidak dapat dipisahkan, malah perkara ini berkait rapat dan diperlukan oleh umat Islam. Hal ini kerana banyak hal di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang selari dengan sains dan perubatan, seperti hasad madu lebah yang dapat dilihat dalam surah An-Nahlu pada ayat ke-68 hingga 69. Nama diberi Siti Nur Syamimi binti Syafawi, nombor matriks 069080. Selain itu, terdapat beberapa asas perubatan dalam Islam. Antaranya ialah perubatan Islam adalah yang terbaik dan menjadi peneraju kepada semua kaedah perubatan yang ada. Ia juga lengkap dalam memberi rawatan sepenuhnya kepada tubuh badan, jiwa sama ada individu maupun masyarakat. Hal-hal ini telah ditulis dalam Al-Quran yang hanya dapat dibuktikan melalui teknologi zaman kini. Sedangkan Al-Quran telah turun berkurun lamanya. Firman Allah di dalam surah An-Nahlu ayat ke-11 yang menunjukkan bahawa Allah menggalakkan kita untuk mengkaji dan berfikir mengenai alam ini. Sekarang saya akan menerangkan tentang pengertian proses pembentukan manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna berbanding dengan makhluk ciptaan yang lain. Akan tetapi terdapat percanggahan pendapat di antara ilmuwan barat dengan Al-Quran tentang proses pembentukan manusia. Menurut ilmuwan barat, itu Charles Darwin mengatakan manusia ini berasal daripada kera melalui proses seleksi alam. Akan tetapi menurut Al-Quran Al-Karim mengatakan manusia ini berasal daripada setitis air mani, kemudian disimpan dalam rahim wanita, kemudian tumbuh menjadi ketulan darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian tumbuh tulang yang dibaluti oleh daging dan kemudian ditiupkan roh kepadanya. Dan saya datangkan dalil daripada Al-Quran Al-Karim iaitu daripada surah As-Sajadah ayat ke-7 hingga ke-9. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. صدق الله العظيم. Mafhumnya, yang memperindah segala sesuatu yang diciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air mani yang hina. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagi kamu. Akan tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Selain itu, terdapat hadis mengenai kejadian manusia. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud bahawa Rasulullah menceritakan kepada kami, dan baginda adalah seorang yang benar lagi dibenarkan. Sesungguhnya seseorang kamu dihimpunkan kejadiannya dalam perut ibunya selama 40 hari berbentuk air mani. Kemudian dia menjadi seketul darah selama tempoh itu juga. Kemudian dia menjadi seketul daging selama tempoh itu juga. Kemudian Allah mengutuskan kepadanya satu malaikat. Lalu dia meniupkan roh padanya. Malaikat itu disuruh oleh Allah dengan 4 kalimah, iaitu supaya menulis rezeki, ajal, amalan dan celaka atau bahagia janin tersebut. Maka demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya seseorang kamu akan beramal dengan amalan ahli syurga sehingga tidak tinggal antaranya dengan syurga kecuali sehasta. Tak ada yang telah ditulis mendahulunya, lantas dia beramal dengan amalan ahli neraka, lalu dia memasuki neraka. Sesungguhnya seseorang kamu akan beramal dengan amalan ahli neraka sehingga tidak tinggal antaranya dengan neraka kecuali sehasta. Lalu tak ada yang telah ditulis mendahulunya, lantas dia beramal dengan amal ahli syurga, lalu dia memasuki syurga. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sekarang saya akan menceritakan tentang proses pembentukan manusia menurut sains. Proses pembentukan manusia menurut sains mempunyai 3 tahap, iaitu tahap yang pertama ialah tahap pre-embryonic, tahap yang kedua adalah tahap embryonic dan tahap yang ketiga ialah tahap fetus. Okey, pada tahap yang pertama ini iaitu tahap pre-embryonic. Apa itu pre-embryonic? Iaitu di mana tahap ini pembiakan seks yang berlaku antara lelaki dan juga perempuan yang akan menghasilkan individu baharu. Hasil daripada persenyawaan kedua-dua gamet haploid ini akan membentuk zigot diploid. Kemudian pada waktu itu ovum wanita akan dikelilingi oleh berjuta-juta sperma, akan tetapi hanya satu sperma sahaja yang berjaya menembusi dinding ovum tersebut. Apabila sperma itu berjaya menembusi ovum tersebut, penghalang yang dikenali sebagai membran persenyawaan terbentuk untuk menghalang daripada persenyawaan sperma lain berlaku. Seterusnya, kejadian manusia yang terbentuk pada tahap embryonic. Proses ini berlaku selama 5 minggu setengah. Pada masa ini, bayi dalam kandungan dipanggil embrio. Perkembangan awal embrio bermula dengan zigot yang mengalami mitosis yang berulang-ulang ketika bergerak di sepanjang tiub fallopian menuju ke arah rahim selepas proses persenyawaan. Zigot mengalami mitosis dengan membentuk embrio 2 sel, 4 sel dan 8 sel, sehingga berlaku pembentukan jisim padat yang dikenali sebagai morula. Untuk pengetahuan semua, semasa proses blattocista akan menghasilkan villus yang akan menjadi endometrium bagi memperoleh nutrien dan oksigen daripada darah ibu bagi proses tumbesaran. Pada waktu ini, plasenta merupakan pertukaran bahan dari darah ibu ke darah fetus melalui plasenta dan juga tali pusat. Di samping itu, bahan buangan seperti urea dan karbon dioksida juga diangkut dari darah fetus ke darah ibu melalui plasenta dan tali pusat. Seterusnya, proses pembentukan manusia menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Pada peringkat pertama adalah nutfah yang bermaksud titisan. Pada peringkat ini, sperma lelaki dan perempuan bercantum dan disenawakan dalam rahim perempuan seperti firman Allah dalam surah Al-Insan pada ayat yang kedua, yang bermaksud, sesungguhnya kami telah aturkan cara mencipta manusia bermulanya dari air mani yang bercampur, serta kami telah mengujinya. Oleh itu, maka kami jadikan dia berkeadaan mendengar dan melihat. Peringkat yang kedua ialah alaqah, iaitu proses nutfah menjadi segumpal darah.
Pembentukan alaqah ialah pada hujung minggu yang pertama. Pada hari ketujuh, telur yang telah disenyawakan itu akan melekat atau tertanam di dinding rahim, iaitu qarar makin. Firman Allah dalam surah Al-Mu'minun pada ayat yang ke-14 yang bermaksud, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Seterusnya, pembentukan mudghah. Ibnu Katsir berkata, mudghah seperti seketul daging yang tidak ada bentuk apa-apa. Besarnya sekadar apa yang dapat digigit. Pada peringkat yang ketiga ini, alaqah menjadi seketul daging dan prosesnya berlaku pada minggu yang keempat. Pada peringkat ini, terbentuknya tangan, kepala, kaki dan tulang rusuk. Peringkat yang keempat ialah insan dan lam. Peringkat ini berlaku pada minggu yang kelima, keenam dan ketujuh, iaitu daging akan membaluti tulang sehingga membentuk lembaga manusia yang sempurna fizikalnya, seperti firman Allah dalam surah Al-Mu'minun pada ayat ke-14 yang bermaksud, kemudian kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang. Kemudian kami balut tulang-tulang itu dengan daging. Peringkat seterusnya, nashrah khalqan akhar yang berlaku menjelang minggu ke-8. Pada peringkat ini, embrio telah masuk kepada peringkat janin dan pada bulan ketiga telah terbentuk dengan sempurnanya semua tulang janin serta kukunya mula tumbuh. Di samping itu, terdapat beberapa lagi perubahan yang berlaku. Ada ayat sekali nafkhur ar-ruh, iaitu peniupan roh. Proses ini berlaku menjelang minggu ke-8 dan Allah akan meniupkan roh ke dalam tubuh janin yang berusia 4 bulan. Ulama bersepakat bahawa roh ditiup selepas 120 hari janin disenyawakan. Firman Allah dalam surah Al-Hijr pada ayat ke-29 yang bermaksud, kemudian apabila aku sempurnakan kejadiannya serta aku tiupkan padanya roh dari ciptaanku, maka hendaklah kamu sujud kepadanya. Antara kebaikan atau kelebihan solat ialah solat dapat membentuk mukmin yang kuat dan sihat. Kajian yang dilakukan oleh Jabatan Kejuruteraan Biomedical University Malaya iaitu UM mendapati bahawa setiap gerakan yang dilakukan dalam solat mempunyai manfaat tersendiri yang mampu meningkatkan tahap kesihatan secara menyeluruh. Solat menuntut agar setiap Muslim bangun awal pagi. Perkara ini dapat memperkukuhkan kesegaran tubuh badan kita dan bersemangat dalam menghadapi tugas-tugas harian sejak menjelang terbitnya matahari. Menurut Al-Zahabi, dalam solat, faktor fizikal juga terlibat iaitu dalam bentuk senaman untuk badan selain penumpuan fikiran. Senaman-senaman itu melibatkan berdiri tegak iaitu qiyam, sujud, rukuk, tuma'nina dan penumpuan melalui solat pergerakan-pergerakan badan berlaku dan kebanyakan organ dalam keadaan tenang. Rasulullah telah mengajarkan kita melalui sunnahnya iaitu berdiri dalam solat harus dengan tegap dan dalam posisi yang lurus dan tidak boleh dalam keadaan yang lemah atau malas. Solat juga harus dilakukan dalam keadaan tenang dan tidak kelam kabut. Ini dapat disaksikan dalam perintah Rasulullah kepada seorang Arab Badui supaya mengulangi solat yang dilakukannya dengan cara yang sempurna. Oleh itu, jelaslah bahawa solat ini bukan sahaja salah satu ibadah, malah solat ini juga adalah satu bentuk riadah tubuh badan harian yang tersusun dalam memberikan kelihatan jiwa dan juga jasmani manusia melalui setiap pergerakan yang dilakukan dalam ibadah solat. Seterusnya, solat juga dapat memberikan keupayaan mental dan kekuatan dalaman yang tinggi. Ajaibnya ibadah solat ini kerana solat dapat menjadi penawar kepada batin kita sama ada dari sudut hati maupun emosi. Hal ini kerana solat dapat menanamkan kesedaran kepada kita tentang adanya pengawasan ilahi, memelihara aturannya, disiplin waktu, takut akan ancaman dan seksaannya, serta sanggup mengatasi sifat-sifat kemalasan dan kelemahan seperti sifat kelemahan mental manusia iaitu sifat kegelisahan atau penyakit anxiety. Menurut Al-Quran, penyakit ini dapat dirawat dengan mengerjakan solat seperti yang dijelaskan dalam firman Allah surah Al-Ma'arij ayat ke-19 hingga 23 yang bermaksud, sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan, iaitu harta, dia jadi tamak, kecuali orang-orang yang melaksanakan solat. Mereka akan tetap setia melaksanakan solatnya.
Ibadah solat merangkumi pelbagai aspek zikrullah seperti doa, tasbih, takbir dan tahmid. Melalui bacaan zikrullah yang dibaca berulang kali itu, dapat mendidik emosi kita dan jiwa manusia untuk sentiasa tenang dan mendorong jiwa manusia ke arah kebaikan serta jauh dari kejahatan. Mengerjakan ibadah solat dengan khusyuk dan bersungguh juga dapat memperkuatkan jiwa manusia daripada terjatuh ke dalam kebahagiaan dunia. Firman Allah dalam surah Al-Ra'd ayat ke-28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang bermaksud yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Kebaikan solat. Yang pertama ialah dapat membentuk disiplin diri. Solat yang ditunaikan pada waktu tertentu dan mengikut tertib dapat melatih seseorang Muslim untuk berdisiplin dan mudah mematuhi arahan. Sifat ini dibawa pula dalam pengurusan jadual seharian dengan mengambil kira penjagaan masa dengan sebaiknya. Kesannya, setiap saat dirasakan sangat berharga dan tidak akan terbuang dengan perbuatan lara atau sia-sia. Sesungguhnya, disiplin diri yang kukuh terbina bermula dengan penjagaan solat. Yang kedua, mendapat ketenangan hati. Kehidupan yang tenang adalah menjadi impian setiap orang. Islam telah mengajarkan bahawa ketenangan ditemui dalam mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala dan solat adalah salah satu caranya. Seperti yang dinyatakan dalam firman Allah, Innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salati li zikri. Dirikanlah solat untuk berzikir kepadaku. Zikir yang dilakukan dengan khusyuk akan memberi ketenangan kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, saya dan Dina akan membahaskan tentang sumber alam dari sudut sains dan perubatan. Setiap daripada makhluk dan ciptaan Allah mempunyai tugas dan manfaatnya yang tersendiri. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Sama juga seperti penciptaan manusia yang bertujuan sebagai abid dan khalifah di atas muka ini. Hal ini dapat dibuktikan melalui firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 164 yang bermaksud, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pertukaran malam dan siang dan kapal-kapal yang berlayar di laut dengan membawa benda-benda yang bermanfaat kepada manusia. Demikian juga air hujan yang Allah turunkan dari langit, lalu Allah hidupkan dengannya tumbuhan di atas muka bumi sesudah mati, serta ia biarkan padanya daripada pelbagai jenis binatang. Demikian juga peredaran angin dan awan yang tunduk terapung-apung di antara langit dan bumi. Sesungguhnya, semua itu ada tanda-tanda yang membuktikan keesaan Allah bagi kaum yang menggunakan akal fikiran. Oleh itu, salah satu topik ataupun ciptaan Allah yang saya ingin ceritakan ialah manfaat lebah dan madunya. Rasulullah SAW pernah bersabda bahawa perumpamaan orang beriman itu bagaikan seekor lebah. Ia makan yang bersih, mengeluarkan sesuatu yang bersih, hinggap di tempat yang bersih dan tidak merosakkan atau mematahkan tempat yang dihinggapinya. Riwayat Ahmad, Al-Hakim dan Al-Bazzar. Selain itu, Nabi juga pernah bersabda, kesembuhan dilakukan melalui 3 cara, iaitu bekam, minum madu atau membakar dengan api. Dan aku melarang umatku membakar dengan api. Hadis riwayat Bukhari. Melalui dalil-dalil ini, jelas membuktikan bahawa seekor lebah sangat banyak memberi manfaat kepada makhluk di sekelilingnya. Malah, lebah juga menghasilkan satu cairan yang mempunyai khasiat dan merupakan penawar kepada pelbagai penyakit, iaitu madu. Oleh itu, kita akan menyimpulkan sedikit khasiat madu lebah ini dari sudut sains dan perubatan. Daripada hasil kajian, molekul madu ini terdiri daripada 80% karbohidrat, 18% air dan 2% daripada asid amino, vitamin dan mineral. Selain itu, kandungan glukosa dan fruktosa yang tinggi menjadikan madu lebah ini sebagai pemanis yang baik berbanding gula putih.
Malah, antara kebaikan madu yang lain pula ialah ia berfungsi sebagai antibakteria yang bertindak melawan penyakit dan meningkatkan kesihatan tubuh. Perkara ini dapat dibuktikan oleh kenyataan Ibn Sina, iaitu seorang ilmuwan Islam dan pakar dalam bidang perubatan. Menurut Ibn Sina, madu yang dihasilkan oleh lebah ini dapat menyembuhkan pelbagai jenis penyakit, daripada penyakit yang ringan sehingga ke penyakit yang berat. Selain itu, ketika kita demam, kita juga digalakkan untuk mengamalkan madu kerana madu ini mampu menurunkan suhu badan yang tinggi. Selain itu, kebaikan madu ini juga dapat dibuktikan daripada situasi di Eropah di mana mereka pernah menggunakan madu sebagai ejen penyembuhan semasa Perang Dunia yang Pertama. Hal ini kerana hasil daripada tuaman madu tersebut mampu merawat luka selepas pertempuran. Namun, khasiat madu ini hampir dilupakan dalam perubatan moden setelah penemuan antibiotik, sehinggalah berlakunya rintangan antibiotik beberapa dekad yang lalu. Oleh itu, muncul penyelidikan di New Zealand dan United Kingdom terhadap madu kerana diyakini bahawa ia mempunyai antimikrobial yang sangat kuat. Oleh hal tersebut, terbuktilah bahawa apa yang disebutkan melalui Al-Quran dan hadis Rasulullah tentang madu ini adalah benar dan selari dengan bukti kajian yang dilakukan oleh manusia. Tambahan, Rasulullah SAW sendiri telah menjadikan madu ini sebagai salah satu kaedah perubatan sejak dahulu lagi. Terima kasih. Saya serahkan kepada Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah kita telah mendengar manfaat madu lebah, baiklah kita akan beralih pula kepada manfaat ataupun keistimewaan buah zaitun. Buah zaitun berasal daripada perkataan Arab iaitu zaitun ataupun zait, yang bermaksud minyak. Buah zaitun ini salah satu buah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, iaitu Allah bersumpah dalam surah At-Tin ayat 1 yang bermaksud demi buah tin dan zaitun. Baiklah, di sini kita dapat lihat bahawa buah zaitun itu sangat mempunyai penekanan ataupun Allah ingin mengatakan banyaknya manfaat daripada buah zaitun. Selain daripada untuk dimakan, buah zaitun ini juga digunakan untuk minyak rambut dan juga kecantikan serta dalam bidang perubatan. Hal ini dapat dibuktikan melalui yang terkandung di dalam buah zaitun itu yang sangat tinggi. Seterusnya, di dalam surah Al-Mu'minun juga ada mengatakan tentang buah zaitun ataupun manfaat, iaitu yang bermaksud dan pohon kayu keluar dari tersina, iaitu pohon zaitun yang menghasilkan minyak dan lauk pauk bagi orang yang makan. Maksudnya di sini, buah zaitun ini mempunyai manfaat di mana minyaknya boleh digunakan sebagai minyak rambut ataupun kita boleh gunakan sebagai minyak untuk memasak. Hal ini kerana minyak yang terkandung di dalam buah zaitun ia ada kolesterol, di mana ia sihat untuk tubuh badan dan juga ia menjadi hidangan ataupun lauk pauk kepada orang yang memakannya. Selain itu, Rasulullah juga bersabda, makanlah buah zaitun dan jadikan ia sebagai minyak kerana ia tumbuh daripada tumbuhan yang diberkati. Tambahan pula daripada riwayat Ibn Qayyim, iaitu minyak zaitun yang dibancur dengan sedikit garam dapat meredakan radang gusi dan juga gigi. Ini dapat kita buktikan melalui dalil-dalil Al-Quran yang telah saya keluarkan tadi dan menunjukkan bahawa minyak zaitun mempunyai manfaat yang sangat luar biasa dan juga besar, di mana ia dapat menjadikan sebagai lauk, sebagai minyak rambut dan juga merawat pelbagai penyakit seperti radang gigi dan juga gusi. Mengikut kajian sains dan perubatan pula, didapati minyak zaitun dapat mencegah kanser. Hal ini kerana minyak zaitun yang asli ataupun tidak dicampurkan dengan apa-apa bahan lain adalah sangat berkualiti dan juga mempunyai khasiat yang sangat tinggi. Dan ia juga kaya dengan antioksidan yang dapat menghalang daripada kerosakan sel tubuh badan yang disebabkan oleh radikal bebas, iaitu penyebab kanser. So di sini kita dapat lihat bahawa minyak zaitun sangat bagus dan kita boleh gunakan untuk mengelak ataupun mencegah daripada kanser, daripada kerosakan sel badan. Yang seterusnya, menurut kajian 2018 iaitu pemakanan daripada Amerika Syarikat dan juga Eropah mengatakan minyak zaitun ini sangat bagus dalam kesihatan jantung, di mana mereka mengesyorkan untuk makan minyak zaitun 20 gram ataupun 2 sudu besar setiap hari, iaitu makan minyak zaitun yang asli. Ia dapat mengurangkan risiko penyakit jantung dan juga keradangan. Dari segi sains dan perubatan yang terakhir ialah minyak zaitun ini sangat kaya dengan vitamin E yang dapat mengatasi masalah kedemomo, masalah rambut gugur dan baik untuk kulit kepala kerana ia dapat melembabkan kulit kepala dan sangat bagus untuk kulit.
di mana Rasulullah juga menjadikan minyak zaitun sebagai minyak rambut amalan harian beliau. Kerana ia terbukti melalui sains dan perubatan juga, di mana ia sangat bagus untuk kulit rambut. So kita boleh amalkan minyak zaitun ni untuk, bukan saja untuk makan, mungkin untuk kecantikan dan juga perubatan, dalaman, luaran. Kesimpulannya, kita dapat lihat bahawa sumber alam yang dijadikan oleh Allah SWT ini mempunyai manfaat, rahsia, keistimewaan dan kelebihan yang sangat luar biasa. Oleh itu, kita perlulah bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan juga kita perlu menggunakan sebaik mungkin ke arah kebaikan dan bukanlah ke arah yang tidak baik. Akhir sekali, sebagai penutup, maka benarlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan ia merupakan bukti yang nyata kepada kita. Selain itu, dapat juga disimpulkan kebenaran bahawa Al-Quran dan hadis ini merupakan panduan utama dalam kehidupan seluruh umat manusia. Hal ini kerana setiap apa yang disebut dan dikisahkan adalah benar dan terbukti melalui pelbagai kajian yang dijalankan oleh manusia. Seterusnya, dengan menjalankan tugasan ini, kami mampu memperoleh pelbagai maklumat dan dapatan baharu berkenaan sesuatu yang mungkin kami sendiri belum ketahui. Oleh itu, saya berharap agar semua orang bersama-sama meneliti ciptaan dan kehidupan yang ada di muka bumi ini sambil mengkaji kenapa, mengapa dan sebab apa kita perlu melaksanakan sesuatu yang diperintah atau dilarang mengikut syarak. Ia bukan sahaja untuk kita mengambil manfaat daripadanya, malah ia juga mampu meningkatkan keimanan kita kerana setiap apa yang berlaku menunjukkan bukti kekuasaan Allah. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.